Zaman sekarang persaingan sangat-sangat hebat terutamanya di era globalisasi dan kepesatan ekonomi sesebuah negara. Oleh sebab itu, ibu bapa merasa penting untuk menerapkan dan mengembangkan kemahiran anak-anak kadang-kadang belum sampai usia yang sepatutnya. Tahukah anda, Finland mempunyai sistem pendidikan yang terbaik di dunia? Mereka mengamalkan sistem yang berlawanan. Waktu sekolah yang sangat singkat, mereka membiarkan kanak-kanak terus kekal menjadi kanak-kanak pada usia yang sepatutnya, manakala ibu bapa pula membenarkan, membina kepercayaan anak-anak berkembang mengikut prestasi masing-masing. Beranikah anda memberi kepercayaan yang sama kepada anak-anak anda? Assalamualaikum, kembali bersama Keluarga Boomerang bersama saya Nurul Deb selaku hos rancangan yang memberi panduan dan informasi tentang isu-isu kekeluargaan yang menerapkan komunikasi 360 darjah. Ingat Boomerang, apa yang kita beri, itu yang akan kita dapat kembali. Minggu ini topik sangat istimewa. Kepompong anak dan ibu bapa membina kepercayaan anak-anak. Apa itu kepompong anak? Membesarkan anak-anak daripada bayi, melihat proses pembesaran anak-anak daripada meniarap, merangkak, berjalan sangat comel sehingga mereka ini sangat efisien dari segi kognitif dan juga tutur bicara mereka. Ada kala tu menunjukkan bakat seawal usia. Ada kala ibu bapa mahu anak-anak mahir dengan apa yang mereka mahukan. Contoh, anak-anak boleh menari, hantar pergi kelas menari, pergi tuition untuk supaya lebih pandai dalam sesuatu mata pelajaran. Terlalu membebankan dalam waktu yang terlalu awal. Dalam topik ini, kita akan bincangkan dengan lebih terperinci. Mari kita dengar apa kata pakar. Apa yang dimaksudkan dengan kepompong anak-anak, kita boleh ibaratkan seperti evolusi kepompong rama-rama, di mana dari proses daripada beluncas kepada menjadi rama-rama yang sangat cantik. Jadi bila kita lihat, ada kajian yang telah dilakukan di Australia di mana seorang kanak-kanak telah bertanya kepada guru, kenapa kita tidak boleh melihat seekor beluncas di dalam kepompong boleh bertukar menjadi rama-rama dalam tempoh yang lebih singkat, di mana kita memotong kepompong dan keluarkan rama-rama itu daripada kepompong asalnya. Dan apabila kepompong itu dipotong, memang seekor rama-rama yang cantik keluar, tetapi kesan daripada potongan kepompong tersebut menyebabkan rama-rama tersebut tidak dapat terbang. Kita sebagai ibu bapa harus faham kepompong anak ada beberapa peringkat. Pada peringkat yang pertama, mungkin masih lagi dalam kandungan. Kita selalu membaca Al-Quran, kita selalu menyebut nama walaupun kita belum tahu lagi lelaki ataupun perempuan. Dan kita melahirkan seorang bayi yang comel, dia pergi ke fasa seterusnya, kepompong yang seterusnya, di mana zaman dia dengan persekitaran yang berbeza. Berdasarkan zaman sekarang yang lebih global, ibu bapa perlu mendapatkan maklumat bersesuaian dengan kehendak dan keperluan anak-anak kita zaman sekarang. Itulah dia perkongsian dari Puanku Farida. Sangat menarik analogi yang digunakan. Anak-anak sentiasa di dalam kepompong. Masa kita mengandungkan anak-anak kita, mereka juga seperti di dalam kepompong. Jadi jangan terlalu cepat untuk membiarkan anak-anak kita keluar daripada kepompong itu. Biarkan mereka keluar apabila masanya telah sesuai. Inilah yang dinamakan proses. Kalau kita memecahkan kepompong ini terlalu awal, mungkin kita akan membinasakan pembentukan emosi, kognitif dan juga moral anak-anak. Untuk membincangkan topik istimewa ini, kepompong anak, ibu bapa membina kepercayaan anak-anak, kita akan bersama selebriti undangan yang sangat istimewa. Ibu muda, 3 orang anak, semuanya perempuan, seorang pelakon terkenal. Mari kita jumpa siapakah dia selepas ini. Semuanya dalam Keluarga Boomerang.
Angkatan Tentera Malaysia berbangga kerana dapat berbakti tanpa mengira penat lelah kepada seluruh rakyat Malaysia sepanjang pandemik COVID-19 melanda negara. Adalah menjadi tanggungjawab kami untuk menjaga keselamatan masyarakat dan tanah air yang dicintai. Ayo rakyat Malaysia bersama-sama kami berganding bahu menjadi barisan hadapan demi keselamatan diri, keluarga dan masyarakat dalam membentuk imuniti kelompok menerusi vaksinasi. Kita boleh menang melawan COVID-19 ini. Daftar untuk vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Serius ke, Wil? Serius. Kau labur sikit je tapi kau dapat balik banyak. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul, saya mau. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Hello Malaysia, saya Tanya Hudson, pencinta seni hiburan tempatan. Disebabkan pandemik, aktiviti hiburan saya tersekat. Tapi saya sangat bersyukur kerana kita semua akan menerima vaksin tak lama lagi. Saya sendiri akan mendaftar dengan awal untuk vaksinasi. Saya syorkan anda semua pun begitu. Vaksin ini melindungi diri kita, ekonomi kita serta industri masing-masing. Ambil vaksin untuk lindungi diri kita, komuniti dan ekonomi. Lindung diri, lindung semua. Itu dia, kita dah tahu siapakah dia. Ira Shazira. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah Kak, terima kasih sebab sudi jemput saya hari ini. Mesti sebab cerita menarik ni Ira Shazira. Ibu muda, 3 orang anak. Saya kenal suami dia dulu sebab pernah bekerja sama-sama. Seorang yang sangat profesional berlakon. Tapi sekarang banyak buat perniagaan ya suami. Pak Azad dia buat bisnes. Lepas tu banyak buat program lah, hosting. Sebab kalau syuting tu kakak macam kita dah ada anak, dah berkeluarga. Betul. Kalau syuting tu kena spend time daripada pagi sampai pagi, so tak berapa sesuai. Tapi kalau good offer, kita tengoklah. Ira juga sekarang banyak fokus di Indonesia. Buat apa tu dekat Indonesia? Ira berlakon dan menyanyi juga. Ada bakat menyanyi rupanya. Kenapa saya tak tahu ni? Tapi malulah ada bakat nak cakap. Janganlah macam tu. Itu bakat. Itu bakat. Ada, tak apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi satu rezeki yang sangat baik. InsyaAllah, amin. Thank you Kak. Thank you Okey. so much. Menjadi ibu. Okey. Apa cabaran Ira sebagai ibu kepada 3 orang anak? Tak adalah cabaran sangat, cumanya bila Ira cabaran untuk Ira pada ketika ini kerana Ira ulang alik Indonesia-Malaysia. Jadi anak tu macam yang first baby Amara Sofia Rose, dia baru masuk sekolah darjah 1. So fokus Ira memang more pada dia. Cumanya alhamdulillah dapat suami yang very supportive, yang sangat rapat dengan anak. Jadi Azad memang sangat membantu. Dan cabaran tu tak adalah sangat sebab anak-anak ni easy going. Dia sebiji macam pak dia, senanglah. Anak-anak ni senang macam perangai bapak dia lah. Kita tahu semua kan, Azad orang Pulau Pinang macam saya juga. Memang orang Pinang dia kata kelolo lok-lak. Okey, antara Ira dan suami, siapa yang lebih rapat dengan anak-anak? Kedua-duanya, tapi Pak Azad ni dia nampak je macam tu, tapi bila pada anak ni sangat manja dengan dia, rapat sebab dia 3 perempuan, anak dara dia. Tapi kalau takut pun pada daddy dia. Kalau kita sebagai ibu kan kakak, kalau kita marah ke jerit ke apa, anak tu alah mam, please lah mam, dia boleh pujuk kan. Betul. Apa yang dia nak dan sebagainya. Tapi kalau bapak dia sangat rapat dengan Azad, cumanya kalau daddy dia cakap no, daddy tu tak jerit ke apa, tapi bila daddy dia panggil nama je, Amara, dia tengok je, dah boleh mengalir mata. Itulah attach bapak dengan anak, dengan mak dengan anak. Why you did this?
Do you think this is a place to ride? To drive? Kenapa dia buat macam tu? Nampaklah. Nampak macam rancangan bersamamu. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Daddy, Panjang doa tidur anak you ni. Saya tengok kedua-duanya keluarga yang sangat harmoni. Ya, Alhamdulillah. Kita tengok dekat media sosial lah kan, sebab tak selalu jumpa kan. Macam mana Ira dengan anak-anak Ira? Ira ibu yang bagaimana? Seperti ibu yang lain juga. Cumanya walaupun kita ada pembantu, tapi Ira suka hari-hari Ira masak. Ira nak, sebab anak tu lebih suka kita masak lah. Macam walau busy macam mana pun, pagi Ira mesti pembantu cuma potong-potong, Ira akan masak, Ira akan selesaikan makanan anak-anak untuk pergi sekolah, bawa bekal dan segala macam. Kita pantau dia, pemakaian dia, apa yang dia buat sehari-harian. Ira sangat particular lah, sangat mengambil berat tentang itu. Okey, kepompong anak dan membentuk kepercayaan anak tu. Ira faham tak apa kepompong anak tu? Bagi pemahaman Ira adalah pembesaran anak kita step by step ataupun proses demi proses. Tapi bagi Ira sebagai ibu bapa, kita boleh merangsang mereka dalam minat dan sebagainya. Tapi kita kena pantau. Kalau mereka tidak minat dan sebagainya, jangan kita memaksa. Biarlah dia membesar dalam kepompong dia dengan secara semula jadi. Ya. Okey. Ibu dan ayah, Ira dan suami dua-duanya mempunyai bakat dalam bidang seni. 3 orang anak dara ni, berapa usia sekarang? Yang first 7, 3 dengan 2. Okey, 3-3 ni ada tak bakat lakonan atau nyanyian? Ada. Macam yang first tu, dia minat menari, dia minat menyanyi. Kalau macam lagu, tapi lakonan kurang. Kedua pun sama, walaupun baru 3 tahun, Ira pun terkejut lagu-lagu yang baru. Orang suka tengok video dan sebagainya. Bila dia makin membesar, Ira stop. Ira dengan Azad stop supaya jangan dia culture shock ataupun dia pergi macam batas yang tidak sepatutnya. Setengah ibu bapa ni kan, dia nak anak dia mahir dan semua benda. Betul. So Ira ambil pendekatan macam tu tak? Ataupun khususkan sahaja, kalau dia suka itu, ambil itu je? Kita tengok sebagai bapa macam Ira dengan Pak Azad, dia akan pantau apa kemahiran dia, apa minat dia. So kita akan, macam Ira kata tadi, kita merangsang, kita membantu mereka. Tapi jangan kita sekali-kali paksa. Apabila kita paksa, anak-anak tu akan jadi macam tidak natural, tidak membesar secara semula jadi. Sebab kadang-kadang bila besar, kita paksa, kadang dia ikut, anak ni menurut. Tapi lama-lama takutnya kesan pada ibu bapa tu, anak-anak akan memberontak. Aku tak minat, tapi mak bapak aku paksa dan sebagainya. Banyak lagi yang akan kita ceritakan bersama Ira Shazira, tapi kita nak dengar pula cerita daripada ibu di luar sana, iaitu Puan Lily Zahara Ramli dan keluarga tentang kepompong anak dan membina kepercayaan anak. Mari kita dengar. Pendapat saya sebagai seorang ibu kepada 3 orang anak autism, jadi saya kena tumpukan perhatian dan keperluan untuk kadar yang berbeza-beza untuk setiap anak. Yang sulung mempunyai masalah interaksi. Yang kedua, hyperactivity, hypersensory dan ADHD. Yang ketiga, ada masalah pengucapan. Sebagai seorang ibu, benda yang paling utama untuk saya bentuk kepompong anak saya ialah pembangunan karakter mereka lah. Jadi saya nak pupuk sifat tanggungjawab tu, apa sifat-sifat kepimpinan. Jadi kalau saya tak ajar benda-benda macam tu, macam mana mereka nak tahu kan untuk jadi lelaki yang bertanggungjawab, untuk jadi ketua keluarga. Sulung saya tu dia agak pemalu sebenarnya orangnya. Dia seorang introvert. Dia suka membaca. Disebabkan sifat pemalu dia tu, saya galakkan dia masuk pertandingan public speaking, pengucapan awam dalam bahasa Inggeris. And I was, nervous to say the least, really nervous. So, in preparation for my public speaking, my mom helped me out with the script. During the competition, I staggered quite a bit. My nervousness was getting to me. But fortunately, I was able to land second place during the school district. Jadi kami berjaya sampai ke peringkat negeri Perak masa tu. Jadi itu salah satu cara macam mana saya bina
kepompong dia. Sebagai ibu bapa, saya tak perlu untuk kata orang masuk campur tentang hala tuju anak saya. Yang cuma saya perlu pastikan ialah kawal, dan kita hanya perlu tengok daripada sudut mampu atau tak mampu dia buat. Kalau dia mampu, kita suruh dia teruskan. Kalau dia tak mampu, dan kita bantu daripada sudut moral ataupun daripada sudut bergantung pada apa keperluan semasa dia pada waktu itulah. Tips kepada semua ibu bapa di luar sana, tak kira sama ada mempunyai anak yang normal ataupun anak istimewa, sediakan ruang yang secukupnya untuk anak-anak ni membina kepompong mereka sendiri. Sebab teras jati diri seorang manusia tu ialah kebolehpercayaan. Jadikan mereka ni orang yang berkeyakinan, orang yang percaya dengan diri sendiri, orang yang boleh menyumbang. Itu yang paling utama. Kena berkomunikasi walaupun cara keibubapaan tu berbeza. Saya sangat berbeza, dia sangat berbeza. Tapi kena kompromi, bincang dengan anak. Kadang-kadang anak tu boleh buat keputusan yang tak disangka-sangka dan benar juga kadang-kadang tu. Itu dia Puan Lily. Seorang ibu yang sangat kuat, 3 orang anak autism. Masya Allah. Saya sebenarnya respect ibu bapa yang macam ni, Kak. Betul-betul mencabar. Luar biasa. Ya, mencabar luar biasa. Tapi nampak anak tu sangat-sangat cerdik. Ya, bijak. Bijak. Sebenarnya begitu, Ira. Anak autism ni sebenarnya mereka sangat bijak dalam dunia mereka. Okey, kita balik pada Ira. Pendapat Ira tentang apa yang dikongsikan tadi. Itulah memang tak terkata. Selalunya kita tengok kalau seorang pun dah, ya Allah, Masya Allah. Tapi ni Puan Lily ni sampai 3 anak. Tapi apa yang saya boleh katakan, saya rasa ibu bapa tu berbangga. Walaupun ada kekurangan di sini, tapi kelebihan anak tu sangat luar biasa. Cara dia bercakap, communicate tu Masya Allah pandainya. Sangat bijak. Okey Ira, macam mana Ira dibesarkan dahulu? Tapi jangan jawab dulu. Sebab kita akan kembali selepas ini. Kita dengar apa cerita Ira masa zaman kanak-kanak dan remajanya. Semuanya dalam Keluarga Boomerang. Kembali bersama Keluarga Boomerang, rancangan yang memberi informasi dan berkonsepkan komunikasi 360 darjah. Okey, soalan saya tadi sebelum kita berhenti rehat. Bagaimana Ira Shazira dibesarkan? Saya dibesarkan di Kota Baru, Kelantan. Orang Kelantan. Arwah mak orang Kelantan. Ira dibesarkan oleh arwah nenek. Sebab Ira lahir tak cukup bulan tau, Kak. 7 bulan. 7 bulan. Jadi terlampau kecil. Jadi arwah mak tu tak pandai. Sebab sebesar tangan, tapak tangan je. Jadi Ira membesar dengan arwah nenek. Tapi Ira memang kat kampung lah, kat Kota Baru. Memang zaman-zaman tu paling indah lah. Sebab macam tu lah, kita melalui proses dalam kepompong kita dengan orang kampung kan. Kita main wow lah, main teng-teng lah. Nenek mesti sayang lebih kan? Sangat. Tapi best tu sebab bila Ira bangun waktu subuh, nenek ni dia mengajar kat kampung tu, mengajar orang mengaji. Jadi Ira akan ikut bangun subuh pergi masjid, solat dengan arwah. Lepas tu Ira akan ikut dia rumah ke rumah pergi dia mengajar kan. Dia pergi rumah ke rumah, bukan orang datang ke rumah. Dia pergi rumah ke rumah, dia suka berjalan macam tu. So Ira ikutlah. Apa yang Ira rindu tentang zaman Ira kecil masa di dalam kepompong kanak-kanak? Itulah yang main dengan kawan-kawan waktu petang, main teng-teng lah, main congkak, main wow kat Kelantan kan. Waktu tu lah seronok. Lepas tu pergi mengaji ramai-ramai. And then lambat balik, maghrib je macam orang azan je, nenek dah cari dengan rotan pukul. Nenek yang banyak membimbing? Ya, sebab Ira tinggal dengan nenek. Sebab mak Ira keluarga dekat Kuala Lumpur. Oh, di sini. Setiap episod Keluarga Boomerang, kita ada satu segmen yang sangat istimewa. Jadi untuk minggu ini, Ira, saya perkenalkan dengan Cikgu Jinggo dalam Edu Game dan kita tengok apakah permainannya.
Edu Game minggu ini kita kongsikan nama aktivitinya The Hall of Success, di mana kita melihat sejauh mana peranan anak-anak yang hidup dalam kepompong mereka dan hidup dengan kelebihan mereka. Jadi kita gunakan tali dan juga sticks dan juga botol. Dia akan ikat di badan dan dia akan pusing. Seorang ahli keluarga akan beri arahan dan bagaimana untuk memasukkan stick ini dalam botol ini. Dan saya yakin percaya apa yang berlaku dikaitkan soal proses. Bermula sekarang. Come on, Daniel. Yes, arahan. Aman, take Aman, back up. Back up. Yes. Yes, Daniel, kuatkan suara anda. Alright. Aman, move forward a bit. You Papa, back up. Yes, Arman. Yes. Alright. Kesimpulannya, kita melihat bahawa ini akan berlaku. Okay? P-R-O-S-E-S. Tuan sekalian, P yang pertama, passion. Zahirkan bakat mereka, zahirkan minat mereka. Jadi, parent kena duduk sebelah sebagai coach, bantu mereka kenal pasti potensi. Dan R, jangan terperangkap dengan perkataan keputusan sehingga mengabaikan proses. O, obstacle. Jangan abaikan obstacle kita akan hadapi. Dan bila mana obstacle, mak ayah mesti kenal pasti option. S adalah skill. Sebab kita yakin bahawa mendidik anak bukan dengan naluri tapi dengan ilmu. Dan E ialah eager. Eager itulah sangat-sangat teruja. Kita mahu sangat. Dan S yang terakhir kembali pada soal spiritual. Jadi kawan sekalian, bagaimana proses ini boleh mengeluarkan ability, potensi, bakat anak-anak. Sebab saya yakin percaya anak-anak kita dalam kepompong mampu dikeluarkan, dan yang menaikkan belon bukan warna belon tapi isi dalam belon. Itu dia Cikgu Jinggo. Menarik tak permainan tu? Macam mana nak masukkan kayu tu ke dalam botol dengan ikat tali. Lepas ni boleh main boleh buat lah. Oh, Pak Azad jadi kelakar. Nanti letak dekat social media. Ira kena ajar lah. Ira ajar dia. Kena ajar. Betul-betul. Menarik kan? Apa pendapat Ira tentang permainan yang sebegini? Itulah sangat orang kata baguslah untuk satu family tu kan. Kita punya silaturahim tu. And then yang dia kata kalau kita yang cepat tu takkan kekal lama. Betul. Sangat interesting. Itu memang betul. Kita dah sampai ke penghujung rancangan ni, Ra. Sekejapnya. Sekejap betul. Okey. Sebelum kita berakhir, saya ada satu soalan sebagai penutup. Untuk ibu bapa yang pecahkan kepompong dia terlalu awal, Ira rasa apakah kesan psikologi? Lepas tu dalam masa yang sama, dia tak tahu macam mana nak menerapkan ataupun nak membentuk kepercayaan anak tu. Bagi Ira tak adalah pandai sangat tau Kak. Tapi dari positif tu banyak yang negatif Ira rasa. Kalau positifnya mungkin anak tu akan terlalu advance, tetapi takut at the end of the day dia akan terperangkap dengan diri dia. Berbalik nanti mak bapak akan dipersalahkan. Betul. Tapi yang positifnya ialah banyak yang baiklah kan. Dia selesa dan dia membesar dengan cara yang sepatutnya. Proses hari demi hari yang sepatutnya lah. Tapi bagi Ira sebagai bapa, apa yang nak dikejarkan sangat kan, macam Cikgu Jinggo tu cakap, kalau benda yang cepat tidak akan kekal lama pun. Itu saja paparan kita minggu ini dalam Keluarga Boomerang. Sekali lagi terima kasih Ira kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi pendapat tentang topik ini. Ya, banyak Ira pun banyak ilmu pengetahuan dan tips. Terima kasih banyak. Terima kasih Ira. Untuk anda, minggu depan topik yang lebih menarik semuanya dalam Keluarga Boomerang. Pada Encik Farhan, selalu dekat rumah kita suruh anak-anak. Sekarang ni anak-anak pula suruh kita. Jadi apa yang kita Encik Farhan boleh kongsikan sepanjang aktiviti ini kita jalankan tadi? Baru tahu seksa jadi anak. Tapi so far okey lah. Saya percaya lah. At least dia boleh buat. Yang penting kita bagi kepercayaan, kita follow dan kita teruskan.